Seorang pelakon wanita yang paling cantik di zamannya, kerana memiliki raut wajah yang betul-betul Melayu. Dia mempunyai rupa paras yang natural, yang asli kan, cantik semula jadi. Ramli memorisekan bahawa dalam komuniti Melayu, gadis Melayu yang tak akan dilupakan antara cantiknya, yang signifikan muka dia macam anak mami. Itu saya suka lah. Tapi saya lebih suka dia sebagai Tun Teja lah. Sudah berdekat lamanya filem Melayu bertapak sejak filem Melayu pertama, Laila Majnun, diterbitkan pada tahun 1933. Ramai bintang yang telah dilahirkan bagi mewarnai industri perfilman Melayu yang berkembang pesat di Singapura pada waktu itu. Filem memainkan peranan amat penting dalam proses pembudayaan bangsa dan proses itu harus berpijak kepada kenyataan sejarah. Sewaktu filem Melayu berada di kemuncaknya, seniwati ini adalah salah seorang yang mewarnai zaman kegemilangan itu. Saya fikir adalah kalau kita cakap tentang Nordin Ahmad sebagai lelaki Melayu. Inikah dia balasan yang Pak Malo berikan pada saya? Orang cakap Nordin Ahmad lelaki Melayu. Saya fikir wanita Melayu adalah Zaitun. Tak ramai orang ingat bahawa waktu itu pelakon wanita pertama yang menang award untuk Asia Pacific Film Festival tahun 68 adalah Zaitun melalui filem Tun Teja. Tun Teja tak ada lukisan yang luar biasa. Ni saya kalau ingat Tun Teja ni saya akan ingat Zaitun lah, pasal Zaitun bawa watak Tun Teja dalam filem Hantuah dan sangat prominent. Jadi kalau orang tanya sekarang nak membayangkan Tun Teja adalah membayangkan Zaitun dalam filem Hantuah. Saya rasa Kak Tun tu tak ada tandingannya. Dia punya cara dia punya berlakon tu sungguh natural dan menusuk hati lah. Tidak ada saya rasa artis yang dapat dibandingkan dengan Seniwati Zaitun. Barangkali anda masih terbayang watak gadis kampung bernama Mahani yang sanggup lari dari rumah meninggalkan ibu bapanya untuk bersama kekasihnya bernama Hasan. Tapi apa yang boleh aku buat? Bawalah aku bersamamu, Hasan. Kemana saja kau pergi. Mungkin juga masih teringat bagaimana penderitaan Combi yang telah kehilangan suaminya bersinar semula setelah kehadiran Kasim Selamat. Ma, kenapa Mak menangis? Mak menangis bukanlah bersedih, tetapi gembira melihat perubahanmu, Cik. Kepada penggemar filem Melayu sudah pastinya mengenali pelakon jelita ini. Kehebatan dan popularitinya terselah walaupun keberadaannya dalam industri hanya 13 tahun. Dokumentari Bintang Nostalgia kali ini cuba menyingkap perjalanan seni seorang bintang legenda tersohor dalam lipatan sejarah sinema Melayu. Bintang yang dimaksudkan adalah Seniwati Zaitun.
Dilahirkan pada 2 April 1937 di kawasan Steel Road, Singapura. Bapanya telah meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil. Selepas tamat persekolahan, Zaitun bekerja sebagai tukang jahit di Geylang Serai untuk membantu pendapatan keluarganya. Air laut nepis pantai, angin niup gemulai, daun niup. Mula-mula sekali mak jadi belajar jahit dekat Geylang Serai. Belajar jahit sulam. Jumpa arwah Orang Haizat. Dia selalu datang dekat kedai itu. Dia jumpa Mak Tun, dia tanya, Mak Tun nak berlakon filem? Dia tanya. Habis Mak Tun bilang, berlakon filem macam mana? Dia bilang, studio Jalan Ampas nak cari orang. Dia bilang nak cari perempuan nak syuting filem dia bilang. Habis Mak Tun bilang, Mak Tun tak berani kasih jawab lah. Mak Tun bilang, Mak Tun balik tanya mak. Balik rumah dah gitu, balik rumah tanya mak arwah mak. Mak bilang suka hatilah. Satu jam umur baru 16 tahun gitulah. Sekolah pun tak pergi sekolah Melayu biasa. Jadi mak ajar jahit, belajar ini. Habis pergilah, besoknya mak hantar pergi Jalan Ampas. Kampung nelayanku permai. Arwah Wan Cik tunggu. Dia kata, mak sampai Jalan Ampas jumpa arwah Wan Cik. Wan Cik tu Rohaizat nama dia. Nama studio Rohaizat. Nama betul Wan Cik. Jadi saya panggil Abang Cik aja. Jadi pergi lah jumpa. Dia kasih tahu manager. Dia orang dah siap nak screen test. Screen test filem Abu Hassan Pencuri. Okeylah screen test yang ada dalam studio screen test tu director Abang Cik arwahnya. Jadi arwah P. Ramli semua ada situ, arwah Haizat apa ini semualah, semua adalah situ. Habis screen test lah saya tak pandai. Dia kasih dialog bahasa satu ini aja sikit-sikit je. So okeylah screen test apa semua. Habis bila part nangis, saya tak boleh nangis. Pertama kali pijak studio Jalan Ampas tu. Habis adalah P. Ramli. P. Ramli bilang, Tun kalau tak boleh tengok abang. Dia bilang, abang kalau nangis, nanti atau mesti boleh nangis. Saya tengok dia nangis, saya pun nangis lah. Nangis betul-betul, saya nangis, saya tak boleh berhenti. Nangis betul-betul. Tiada siapa nak teman kalaulah nasib sudah tersiap. Pasal saya masih budak-budak lagi. Dia gitu, okey, kata director kan. Dah okey, gitu saya pun balik rumah. Macam seminggu gitu, studio kasih surat, panggil saya pun datang. Dia bilang, boleh syuting tak filem Abu Hassan Pencuri? Sikit aja. Mula-mula sekali dia ambil sikit untuk filem Putra Sangkar Maut. Sikit, semua sikit-sikit nak try. Habis saya pun syuting lah Abu Hassan Pencuri. Syuting dah syuting itu okey, kata dia. Dah okey lah, dah syuting gitu, sikit okey. Habis dah seminggu gitu panggil. Syuting pula dengan Usul Latif, Jubah Hitam. Saya tak pandai, memang tak pandai. Takut, baru-baru syuting tu takut. Jadi dia kasih dialog, suruh bawa balik. Hafalkan dialog tu.
Jadi saya terus syuting Jubah Hitam. Habis syuting Abuasan Pencuri sikit Pak Jadi Dayang waktu tu. Jubah Hitam, Kipas Hikmat pun sikit-sikit pembukaan cerita. So macam mana kali okeylah. Dah gitu dah pas gitu. Dah lama saya pun dah syuting Jubah Hitam. Tengah syuting Jubah Hitam, Direktor Fani Majunda pula datang nak syuting Hang Tuah. Saya terpaksa minta macam mana dia bilang, Direktor you boleh syuting ini filem ini. Screen test lagi. Screen test dengan P. Ramlee. Habis screen test dengan P. Ramlee, Tun Tija tu cakap dekat ini sikit-sikit. Okey dah pas. Okey terus saya dari itu terus jadi bintang filem. Kemasyhuran Zaitun muncul apabila beliau diberikan peranan sebagai Tun Teja dalam filem bajet besar yang dibuat dalam bentuk warna-warni terbitan Malay Film Production pada tahun 1956. Kau tunggu di luar. Filem arahan Pani Majumdar itu berjaya melonjakkan populariti Zaitun sebaris dengan pelakon-pelakon lain yang lebih senior pada waktu itu. Filem Hang Tuah berjaya merangkum anugerah skor muzik terbaik di Festival Filem Asia Pasifik ketiga di Hong Kong. Saya tak percaya begitu niat Tuan. Saya berkata benar, Tuan Putri. Dah terkenal, terus syuting, dah banyak filem. Sampai filem Hang Tuah tu dah separuh habis, filem Hang Tuah rest, tak ada syuting lagi filem apa ni, macam-macam filem lah. Kipas Hikmat saya dah syuting, Jubah Hitam saya syuting, Abuasan Pencuri, filem Hang Tuah, filem lagi dengan P. Ramlee lagi, filem lagi dengan Usul Atib, filem dengan Haji Jaafar, filem Taufan, semua saya syuting tu. Terus sampai jadi terkenal. Jadilah Zaitun. Mula-mula bukan Zaitun, Tun aja. Sekarang dah lama-lama Zaitun. Barangkali kerana sejarah filem kita ditulis oleh lelaki, dia tak banyak ikonik wanita yang kita akan ingat. Jadi orang akan ingat Zaitun dalam scene yang lebih melodrama sebagai Mahani dalam filem Ibu Mertuaku. Tapi saya lebih ingat scene Jampi Serapah Sirih Pemisah, waktu Tuah melarikan Tun Teja melintas Pekan Bahang, kemudian nak masuk ke Sungai Muar, nak masuk ke tanah yang dilahirkan sebagai tanah masyhur Sultan Mahmud ni, maka diberi sepiak sirih. Jadi saya fikir itu antara momen yang akan kita ingat. Mana ada tempat lagi dalam hati saya untuk Sultan itu. Filem Hang Tuah ibarat membawa tuah kepada Zaitun apabila beliau telah bertemu jodoh dengan suaminya Abdullah Husin yang turut terlibat sebagai pakar rujuk budaya Melayu dalam pembikinan filem tersebut. Abdullah Husin merupakan penerima anugerah Sastrawan Negara ke-8. Itulah saja satu jalan, Tuan Putri. Jadi mula-mula Mak Tun kahwin dengan dia, sebenarnya Mak Tun tak cinta, tak love dengan Abdullah Husin. Ada satu hamba Allah ni, dia selalu datang studio Abdullah Husin ni. Jadi hamba Allah ni pun dia kerja kat studio. Jadi entah apa macam dia venture kan, dia bila minta Mak Tun. Tu jam Mak Tun belum ada siapa-siapa pun. Dia kata, ni pergi jumpa arwah mak. Orang tua dulu, mana dia suka anak dia. Walaupun Mak Tun main wayang, tapi Mak Tun tak bebas. Habis syuting balik. Jadi bila ada orang Minang, Abdullah Husin Minang, terus Mak, okey, kata Mak bilang, Mak nak. Tapi Abdullah Husin belum kahwin Mak Tun, dia dah pernah kahwin, perempuan Indonesia. Dah lama dia kahwin. Kali isteri dia tu meninggal, dia balik Singapura. Dia kerja dengan P. Ramlee.
kerja majalah filem. Itulah. Terus kahwin 9 tahun, dapat anak 2. 9 tahun adalah sikit selisih faham. Maklum ajalah. Saya bintang filem, saya pergi sini, pergi sana. Itu dah ada. Tak payah story lah semua itu. Dah understand, dah sudah itu. Jadi bercerai lah. Tapi dia kerja kat KL, mak tung kat Singapura. Dia kerja KL, mak tung kat Singapura. Dah tak ada jodoh, dah habis lah. Hasil perkongsian hidup mereka telah dikurniakan 2 orang putera. Harakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jodohnya bersama Abdullah Hussein tidak kekal lama dan mereka berpisah sekitar tahun 1964. Saya mengandaikan salah satu faktor utama penceraian Zaitun dengan Abdullah Hussein ini adalah disebabkan jarak jauh tu, di mana pada waktu itu Abdullah Hussein sedang berkhidmat di Kuala Lumpur, manakala Zaitun pula masih menetap di Singapura. Itu adalah satu faktor yang pada saya besar menjadi punca keretakan rumah tangga antara Abdullah Hussein dengan Zaitun. Mereka mendirikan rumah tangga, saya kalau tak silap saya, selama 9 tahun sehingga mereka berpisah pada tahun 1964. Itu antara sebab-sebab yang saya tahu. Zaitun kemudian telah mendirikan rumah tangga bersama seorang ahli perniagaan bernama Said Abdullah Al-Kaf dan perkahwinan itu kekal sehingga suaminya meninggal pada tahun 2017. Sebenarnya Said Abdullah ni penyanyi. Suami mak penyanyi. Penyanyi sambil bisnes. Jadi kita selalu pergi tengok, ada kawan satu perempuan. Dia ajak, dia bilang, "Tuan marilah," kata dia, pergi tengok show. Show ni filem show lah kat atas stage kita. Pergi tengok macam mana tu jamak dah janda, dah janda. Ada anak 2, jaga ni 2 anak lelaki-lelaki. Jadi pergi entah macam mana. Tengok ni barangkali Tuhan dah gerakkan hati mak pun tak tahulah. Tengok suami mak Said Abdullah Al-Kaf suka macam mana dah suka gitu apa semua. Dah lah datang rumah jumpa mak, arwah mak, dia bilang suka. Ada abang bilang, "Okey Tun, pada kau duduk janda, kau kahwin tu dah lah dengan dia pun kerja bagus, bisnes apa semua. Okey, kahwin dengan Said Abdullah Al-Kaf. Sampai dapat anak 3 perempuan. Sampai sekarang dah tak ada suami, dah janda. Said Abdullah pun dah meninggal. Sepanjang 13 tahun penglibatan Zaitun sebagai anak seni, Zaitun telah berlakon dalam 27 buah filem terbitan Malay Film Production. Antara filem-filem yang telah menaikkan namanya seperti Hang Tuah, Anak Kusa Zali, Bujang Lapuk, Taufan, Doktor, Batu Belah Batu Bertangkuk, Lela Manja, Si Tanggang, Ibu Mertuaku, Gerhana, Takdir dan Raja Bersiung. Hampir kesemua filem yang dilakonkan oleh Zaitun, beliau diberikan peranan utama seperti watak wanita yang baik budi, bermaruah tinggi dan sebagainya. Bawalah aku pindah dari sini, San. Tolonglah, San. Kenapa ni? Karena adalah kalau kita tengok ciri-ciri lukisan lama pun, bagi orang mencintai potret wanita Melayu dalam lukisan, kita akan lihat banyak Syed Ahmad Jamal. Jadi wanita Melayu ni biasanya digambarkan dengan pesona rambut dia sedikit tak lurus. Kemudian kulitnya sawo matang sedikit gelap. Melayu, kalau yang cerah mungkin dikaitkan dengan suku yang lain. Jadi saya fikir kata pesona wanita Melayu bagi era filem 60-an, memang Siti Zaitun lah watak yang paling cakap. Walaupun kalau cantik kita bercakap yang lain, tapi kalau cakap pesona wanita Melayu, sebelum kita bercakap tentang Madinah Imran dalam era 90-an, saya fikir 60-an pesona dia. Yang kedua adalah
Saya fikir dia ada mata yang paling cantik lah. Pelakon wanita Melayu yang ada mata paling cantik. Walaupun diberi solekan yang dalam era filem hitam putih, pakaian dia tak pernah, kalau kita tengok dalam Tun Teja, taklah begitu classy, sebab dia hanyalah seorang tunangan orang yang dilarikan. Kalau dalam filem Ibu Mertuaku, hanyalah seorang gadis yang bersedih di rumah. Tapi cantik dia masih nampak luar biasa dalam filem Black and White. Jadi saya fikir kata Salimah berada dalam kelas dia sebagai cantik. Tapi saya fikir kata Zaitun berada dalam kelas dia untuk melihat wanita Melayu dalam epik 60. Zaitun ni memang dia lepas saja kerja, dia terus balik, tak ada juga. Jadi saya ni pun memang tak pernah, jarang jumpa lah dengan dia. Ya. Dia baguslah, dia punya disiplin. Bekerja tu sangat baik sekali, disiplin. Habis kerja, dan kalau di set, okey, dia hafalkan dialog, dia pun cuba buat sebaik mungkin peranan yang akan dibawa itu. Dan setelah semuanya habis, dia pun terus balik aja, tak ada seperti ramai duduk di kedai kopi, kita panggil siput lah. So suka berkumpul di situ, berborak-borak, tapi dia tidak, dia terus ke rumah. Itu saya pujilah dia punya akhlak tu, sangat baik. Tunang Tun ya. Mari Tun, kita pun boleh pergi kahwin Tun. Kalau Tok Kadi tidur, kita kejutkan kasih dia bangun. Baik. Wah, Mak Itun dah terlupa kunci kanan. Itu si budak Ayu dah terlepas. Abang Sudin, 20 sen. Ya. Jangan lupa masukkan nama balik, Dek. Terima kasih Abang Sudin. Zaitun ni kalau ikut pemahaman saya merupakan seorang seniwati yang mempunyai raut wajah yang betul-betul mempunyai nilai kemalayuan yang sangat tinggi. Dia tidak terlalu mengekspos dirinya dalam satu sudut-sudut yang tertentu, tetapi perkara itu berlaku secara natural. Zaitun juga diibaratkan sebagai seorang pelakon wanita yang paling cantik di zamannya, kerana memiliki raut wajah yang betul-betul Melayu, di samping nilai-nilai ketimuran itu ada kepada Zaitun. Zaitun ni satu kelebihan dia banyak terlibat di dalam filem-filem yang pernah memenangi anugerah. Antaranya ialah filem Hantuah yang pernah memenangi anugerah skor muzik terbaik di Festival Filem Asia Pasifik di Hong Kong pada tahun 1956 kalau tak silap saya. Dan Zaitun juga terlibat di dalam filem Anakku Sazali, arahan Pani Majumdar, di mana filem itu telah berjaya melonjakkan nama P. Ramlee memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Asia. Dan apa yang menarik tentang Zaitun ini, beliau juga pernah memenangi melalui filem Gerhana, di mana filem itu juga pernah memenangi anugerah pelakon kanak-kanak terbaik di Festival Filem Asia. Itu yang membuatkan istimewanya Zaitun ini. Keterlibatan beliau di dalam industri filem bermakna filem-filem yang ada penglibatan beliau itu banyak memenangi anugerah di peringkat Asia. Di puncak kegemilangannya, Zaitun merupakan satu-satunya pelakon Melayu yang pernah mewakili Melaya Singapura ke Hawaii dan San Francisco selama sebulan di atas tajaan sebuah syarikat penerbangan terbesar antarabangsa pada waktu itu untuk mempromosikan busana tradisional Melayu di Pacific Festival. Waktu pilih pergi Amerika tu, Mak ada sikit takut. Pasal kita tak pandai kan campur-campur dia orang semua. Kali studio Mr. Kwek, manager. Mr. Kwek bilang, Zaitun, nanti datang saya punya studio ya, masuk office dia bilang.
Okey, Mr. Kwek. Saya Mak Tun pun datang pergi masuk office lah. Masuk office, kata Mr. Kwek bilang, head office panggil. Apa pasal? Lu mau pergi Amerika tak? Pergi. Dia bilang, naik Pan American Airways. Dia bilang, ini bagus punya tahu. Dia bilang, dapat pilih bagus. Jadi Mak Tun pergi head office, pergi dekat Robinson Road situ. Habis dia orang kasih tahulah. Abang Jaafar Abdullah arwahnya pun ada, manager office ada, Mr. ini semua ada. Habis ada manager Pan American Airways orang putih. Dikasih gambar, dipilih semua gambar artis-artis semua lah. Kasih, dipilih saya. Bikinlah baju kebaya, bikinlah baju macam yang dekat gambar tu semua ada. Pakailah baju itu, mesti pakai kebaya. Tak mau pakai baju rok ni semua tak mahu jangan pakai. 2 kali dapat pilih. Jadi Mak Tun bila dia pergi sana, dia suruh modeling lah jalan macam mana Ratu jalan dekat itu. Jalanlah dekat atas taruh papan gitu. Jadi jalan atas papan gitulah. Tapi semua orang pergi Hawaii pun dibikin gitu model. Jadi Mak Tun pergi banyak. Pergi Hawaii, pergi San Francisco, pergi Hollywood semua sekali. Pergi Guam, Wake Island. Jadi dari situ pergi Hong Kong, dia hantar satu-satu negeri kita. Dan jumpa Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Meta Hyer, John Wayne. Wah, happy lah kita jumpa hero. Selalu kita tengok di filem aja, tak tengok orang. Jadi happy, diorang pun happy. Diorang suka. Elvis Presley semua suka. Hampir diorang jemput tempat makan malam tu. Elvis Presley nyanyi It's Now or Never. Tapi dia tak pergi kat siapa, dia datang kat Mak Tun. Mak Tun ni malulah dengan kebaya, dengan apa nak bangun kan. Now or Never dia nyanyi. It's now or never. Oh, it's time. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Nyanyi dia panggil kita bangun. Mak Tun tak nak bangun, Mak Tun malu. Dia nyanyi pakai mic. Itulah yang Mak Tun happy sekali lah jumpa. Jumpa dia punya mayor dia semua. Mak Tun jumpalah kat situ. Kalau ikut Stanislavski, tubuh yang dipinjamkan. Saya fikir kata dia tubuh yang pinjamkan paling berjaya lah untuk Tun Teja. Sebab saya fikir kata filmmaking di Malaysia ni wanita hanya dianggap watak sisipannya dalam sejarah. Tapi sekurang-kurangnya macam saya kata tadi, untuk pecinta sejarah macam saya kan, kita kalau nak cari dalam real filem Melayu, kan, kita hanya jumpa Zaitun sebagai Tun Teja. Kalau kita ingat Madu 3 kan, kerana manipulasi shot ponggong tu, P. Ramlee bagi manipulasi shot ponggong dalam Madu 3 je, kita tidak ada pengarah manipulate Zaitun punya ponggong atau Zaitun punya dada. Semua akan bergantung penuh pada Zaitun punya expression, bergantung penuh pada rambut dia yang sangat unik, di mana rambut lurus curl tu tak ada pada pelakon zaman tu. Sebab tu saya katakan, kalau siapa belajar reaction shot Zaitun yang paling cantik. Dan tengok juga, tak ada Zaitun akan bagi shot tentang bibirnya, tentang body language-nya yang tentang sensual. All about the natural acting. Itu menjadikan saya kata lebih detail kita cakap tentang Zaitun, lebih besar Zaitun. Suriawati Zaitun yang saya lihat, beliau tidak terlalu over acting dalam setiap lakonan dia. Nah, walaupun ada lakonan dia nampak jahat, ada lakonan dia nampak nakal, tapi beliau pandai mainkan peranan dia sebagai seorang pelakon yang hebat. Apabila berbicara tentang sejarah tokoh perfilman Melayu, tidak lengkap sekiranya tidak dikaitkan dengan tokoh besar Ibrat Tiang Suri, seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Zaitun pernah berlakon dalam 3 buah filem bersama P. Ramlee, iaitu Abu Hassan Pencuri, Hang Tuah dan Anakku Sazali. Pertama kali jadi Tun Teja, syuting dengan P. Ramlee. Bila syuting dengan P. Ramlee tu, pertama filem Hang Tuah tu tak sedap lah kan. Jadi masa dia dah pandai, dah terkenal. Mak Tun ni baru-baru macam belajar gitu dengan dia. Jadi bila dia menyanyi itu, nyanyi lagu Hang Tuah itu berkorban, dia bilang, Mak Tun, bila abang nyanyi nanti, saya ingat
Ang Tuan suka sama Mak Tun. Jadi tak, dia sebenarnya nak ambil Mak Tun untuk raja tu. Kali nak ambil macam nyanyi, bila dia dah nyanyi gitu, Mak Tun tak sedap lah pertama kali kan syutingan dia. Jadi biasa je lah syuting, director bilang gini. Okey je. Okey sampai habis lagu tu. Biasa lah. Tuan Puteri, kalau dapat bulan di langit sekalipun, tak sama dengan dapat menentang wajah Tuan Puteri. Ya, cantik sungguh bulan malam ini. Naik kolek jangan tersengit, isi barang sampai keluar. Sungguh cantik bulan di langit, muram oleh wajah Cik Puan. Wah. Mak rasa dah ada filem drama, Mak suka lagi filem komedi, filem Bujang Lapuk. Senang. Keluar dialog pun senang. Macam kita nak ini semua serba-serbi, jalan nak apa semua komedi kan. Yang itu. Kalau filem drama kita nak jalan nak teratur, nak cakap, nak betul-betul nak ini dialog semua nak nangis. Kalau filem drama ni Bujang Lapuk tak pernah nangis punya. Komedi ketawa je, bagus, Mak suka filem komedi. P. Ramlee yang buat Bujang Lapuk tu, yang suti jadi direkturnya. Tapi biasa je Mak tengok, senang je tapi. Pasal apa Mak tu punya partner dengan Sudin. Dengan Ramlee tak banyak, sikit aja dalam Bujang Lapuk tu. Tapi dengan Sudin yang lucu sekali itu yang paling bagus ni. Ton, apa lagi yang kau terhege-hege di sini? Lekas turun, tunggu aku di bawah, biar aku tutup jendela. Ayo! Wanita dalam filem Melayu moden sangat tragik. Menjadikan akting dia tu kita rasa kadang-kadang dia bukanlah akting yang prominent seperti mana kita tengok Zaitun. Saya suka akting Zaitun adalah kerana terutama kalau kita tengok dalam Ibu Mertuaku, seorang wanita tragik yang kematian suami dan kemudian hidup dalam kesedihan. Tak ada ayah dan ada ibu yang menjaga. Tapi under acting dia adalah sangat luar biasa. Kalau anda tengok filem tu, scene-nya banyak duduk, ruang tamu. Zaitun tak diberi space lakonan yang besar seperti pelakon-pelakon sekarang ada. Camera work yang sangat limited. Tapi siapa boleh sebut kata pelakon wanita yang hanya tinggal di ruang tamu yang boleh menolong watak Kasim Selamat dan Osman Jalani menjadi luar biasa adalah lakonan Zaitun dalam filem Ibu Mertuaku. Banyak filem kenangan manis, tak boleh bilang satu filem. Semua filem sama. Semua hero sama. Banyak hero Mak Tun syuting, tapi semua hero sama. Tak ada satu yang bilang tak bagus apa semua. Semuanya kenangan manis Mak Tun. Tak ada lagi siapa lagi kat situ. Itu ajalah filem. Tapi yang Mak Tun suka sekali filem Anakku Sazali. Itu filem yang Mak Tun suka. Pasal itu filem tu memang kata menarik jiwa lah. Jadi ada itu perasaan macam mana satu ibu bila anaknya hilang, macam mana bapaknya layan anak tu. Itulah Mak Tun suka dalam filem Anakku Sazali. Kenapa? Perangai orang-orang di sini tak baik, Lazan. Bila aku pergi mengambil air, orang-orang di kedai kopi selalu mengusik aku. Bila malam waktu aku menunggu kau pulang kerja, budak Razak tu nanti lalu 5-16 kali. Menyindir-nyindir aku, cakapnya yang bukan-bukan. Sebagai anak seni yang menerima gaji bulanan, Zaitun juga tidak terlepas dari cabaran dan konflik di tempat kerjanya. Peristiwa mogok dalam kalangan pelakon dan pekerja studio kerap terjadi di Jala Ampas disebabkan bayaran gaji yang tidak setimpal dengan tuntutan kerja. Setiap kali mogok berlaku, akan ada negosiasi antara Wakil Persatuan Union dengan pihak majikan untuk menyelesaikan masalah gaji.
Malah P. Ramlee sendiri pernah mengetuai bersama Persatuan Artis Malaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Sehingga P. Ramlee meminta bantuan daripada Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu waktu itu, untuk campur tangan. Tengku telah menghantar wakilnya dari Kuala Lumpur, Senur Abdul Rahman, untuk berbincang dengan pihak Shaw Brothers di mana keputusannya pihak majikan akur dengan tuntutan kenaikan gaji daripada pelakon dan pekerja studio. Apabila mogok berlaku, banyak pelakon termasuk Zaitun juga mengalami masalah daripada segi kerja. Mereka tidak dapat melakukan penggambaran sehingga penggambaran sesebuah filem itu terhenti selama beberapa bulan disebabkan mogok ini berlaku lebih daripada 40 hari. Waktu mogok tu memang kita dah mogok, tak ada kerja, tak ada apa. Tapi mak tak selalu dekat studio. Mak duduk di rumah. Mogok ada gaji, tak ada gaji pun mak kat rumah aje. Tak ada pergi-pergi studio apa semua, tak ada. Sampai yang mogok tu pekerja-pekerja. Kita artis tak heran lah, macam tak syuting pun tak apa gitu lah. Itu ajalah punya ini, yang pekerja tu yang susah. Sampai waktu syuting Raja Bersiung. Raja Bersiung tu penutup studio Jalan Nampas. Dah gitu. Dah syuting Raja Bersiung pergi Kedah, syuting naik gajah. Balik dari Kedah itu Haji Syafah, ada hero-hero lain dah macam ni. Haji syuting balik dari Kedah, studio panggil tak 1 week gitu kah, 1 minggu gitulah. Studio mau tutup. Semua orang kesian, semua orang. Mak Tun tak apa. Mak Tun ada rumah, ada apa. Yang pekerja, kita punya wireman, semua tak ada kerja. Kesian tau. Habis semua tak ada kerja, terpaksa berhenti lah. Rasa mak memang dah tertutup hati ni. Dah tak nak jadi bintang filem lagi. Dah tak nak jadi bintang filem, duduk rumah, tengok anak-anak, jaga anak-anak. Pasal selalu anak-anak tu tak ada orang jaga. Kita kerja, anak pun tak ada orang jaga kat rumah. Harapkan mak punya mak aja dah tua. Dahlah mak pun berhenti, tak nak berlakon jaga anak-anak. Sampailah sekarang pun jaga cucu pula. Tapi cucu dah tua-tua sekarang, dah tak besar lagi. Itulah mak terus tak nak orang panggil. TV pun panggil, mak tak nak juga. Hakikat yang harus diterima suatu ketika dahulu, Singapura merupakan sebuah pusat perfilman yang telah melahirkan ramai bintang termasuk seniwati Zaitun. 2 syarikat gergasi yang berseteru iaitu Malay Film Production dan Cathay Chris Film Production sentiasa bersaing sesama sendiri dalam melahirkan karya dan produk masing-masing. Selepas penutupan studio Jalan Nampas pada 1968, bukan 67 is the last film dia berlakon dalam filem Raja Bersiung kan. Dan 68 beliau ada memberitahu saya, selepas itu beliau seolah-olah macam tak berminat lagi lah untuk berlakon kerana dah ada anak, dah berubah tangga untuk kali kedua. Dan beliau lebih suka orang kata duduk di rumah lah, sebab takut nanti layanan dia tidak sama seperti mana studio Jalan Nampas. Sebab walaupun ada Cathay Chris atau Merdeka Studio, tapi beliau katakan Jalan Nampas punya layanan lebih baik lah berbanding dengan studio yang lain. Jadi beliau kata pada saya, walaupun dibayar harga tinggi pun beliau tidak mahu lagi berlakon sebab susah nak hafal skrip. Antaranya lah dia bagi tahu saya susah nak hafal skrip, and then masa untuk berlakon. Kalau dulu di Jalan Nampas 9 sampai 5 waktu kerja, tapi dia kata tahun 70-an 80-an ada kena berlakon sampai 2-3 pagi katanya. Jadi dia tak nak, jadi dia lebih selesa menjadi suri rumah lah hingga sekarang. Cathay Chris panggil, datang rumah panggil. Yang panggil Nordin Ahmad sama director dia. Mak bilang mak tak nak syuting lagi.
Pagi tu marilah syuting sama abang ni. Tak nak. Bila minta maaf, atau dah tak nak jadi bintang filem lagi, atau nak berhenti. Nah, dari itu terus Mak Tun tak syuting, tak apa sama sekali, terus duduk rumah saja. Filem terakhir beliau adalah Raja Bersiung pada tahun 1967 yang diterbitkan tahun 1968. Selepas itu Zaitun tidak lagi berlakon sehingga sekarang. Saya beranggapan Zaitun tidak mahu lagi untuk menceburi dalam industri perfilman ini disebabkan tuntutan tanggungjawab beliau sebagai suri rumah tangga. Selepas beliau bercerai dengan Abdullah Husin, Zaitun telah mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan seorang ahli perniagaan yang bernama Said Abdullah Al-Kaf. Pada saya, Zaitun merasakan zaman beliau telah berlalu dan beliau lebih tertumpu untuk menguruskan hal ehwal rumah tangganya bersama suami yang beliau kahwinilah. Cuma apa yang kita boleh simpulkan ataupun boleh rumuskan mengenai Zaitun ini, beliau seorang pelakon yang sangat berdedikasi tinggi dan berkaliber lah, sebab beliau membuat keputusan untuk berhenti ataupun keluar daripada industri perfilman ini adalah satu keputusan yang sangat merugikan kepada industri pada waktu itu. Tetapi saya beranggapan disebabkan pada waktu itu industri filman Melayu di Singapura maupun di Malaysia pada waktu itu mengalami zaman yang sangat suram. Mungkin itu menyebabkan keinginan untuk Zaitun meneruskan kerjayanya sebagai seorang pelakon itu terhenti di situ. Katanya saya akan melihat dia seperti Meryl Streep, yang mana pengarah tak akan boleh manipulate sebarang bentuk sensual dia. Yang kedua, pelakon yang digambarkan mempunyai wajah Inggeris British yang sangat konservatif, tidaklah begitu cantik tapi sweet. Saya anggap dia adalah Meryl Streep. Zaitun dalam 3 perkataan: pesona Melayu sejati. Cantik, Melayu, Tun Teja. Zaitun seorang legenda yang abadi. Filem-filem lakonan beliau akan terus memikat dan diingati masyarakat dengan kepribadian, bakat dan kecantikan yang dimiliki. Seniwati Zaitun akan terus mekar dalam lipatan sejarah perfilman tanah air dan akan sentiasa berada dalam kelasnya yang tersendiri. Terima kasih Zaitun, sang persona yang melakar bakti.